Islam, wahai para orang mukmin, ingatlah kamu semua. Iz antum qalilun, ketika mana kamu kecil ataupun sedikit. Iz antum qalilun mustad'afuna fil ard. Dan keadaan lemah di atas muka bumi ini, iaitu sebenarnya perang Badar. Mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakumun nas. Kamu ketika itu sedikit. Mustad'afuna fil ard, lemah dan juga ditindas di atas muka bumi ini. Yakhafuna an yatakhattafakumun nas. Kamu dalam keadaan ketakutan musuh ataupun manusia akan menghancurkan kamu. Apa yang Allah sebut selepas tu? Fa'awakum. Khafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Jadi Allah SWT menyebut perang Badar yang ketika itu muslimin dalam keadaan bukan sebagaimana dalam perang Hunain. Perang Badar berlaku pada petang berapa hijrah? Dua kan satu. Siapa kata satu? Ada kata satu Dua hijrah Dan kita kena ingat, Badar dia bukan ghazwah ataupun peperangan yang Rasulullah sertai yang pertama dalam Islam. Peperangan yang pertama perang apa? Ghazwah apa? Yang berlaku pada satu hijrah. Ghazwah apa? Badar Kubra ada Badar Sughra ada waktu tu Udan ataupun Bawat. Jadi ada lebih kurang 7 ataupun 8 siri peperangan sebelum Badar. Dan kena ingat apa yang berlaku sebenarnya ketika hijrah Rasulullah SAW dan juga para sahabat daripada Mekah ke Madinah, ke Yathrib, dalam keadaan berjalan kaki dan dalam keadaan yang masing-masing ada yang peristiwa Salamah dan juga Ibnu Salamah berpisah, anak dan juga ibu dan anak dipelihara oleh keluarga yang lain selepas tahun baru berjumpa. Dalam peristiwa tersebut juga Rasulullah SAW juga Abu Bakar berhijrah dalam keadaan Rasulullah SAW ketakutan dan juga Abu Bakar menyorok dalam Gua Thawr. Dan ketika itu Allah SWT takdirkan ditengkuk Abu Bakar, ditengkuk Rasulullah itu. Siapa yang dapat bunuh Muhammad pada waktu itu dapat ganjaran berapa ekor unta? 100. Jadi suasana peperangan ataupun suasana peristiwa sebelum Badar itu adalah suasana Islam dalam Rasulullah SAW diburu, wanted list. Kalau sekarang ni mungkin FBI ke Interpol dan sebagainya. Jadi semua orang berebut nak bunuh Rasulullah. Sebab apa? Di atas tengkuk Rasulullah tu siapa yang dapat bunuh dapat ganjaran 100 ekor unta. Jadi mungkin sekarang nak disebabkan mungkin 100 biji Mercedes ataupun yang sama. Jadi peristiwa sebegitu, qalil, sedikit, mustad'afuna fil ard, dalam keadaan ditindas, yakhafuna an yatakhattafakum nas. Kamu dalam keadaan ketakutan manusia akan langgar kamu, akan hancurkan kamu. Tapi Allah SWT sebut fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Allah SWT bantu kamu dan Allah SWT beri pertolongan, dan dengan pertolongan Allah SWT sebut binasrih. Iaitu ada dhamir hak, iaitu kembali kepada Allah SWT. Jadi antara intipati yang utama dalam perang Badar ialah at-ta'id min Allah, iaitu pertolongan dan juga bantuan dalam apa-apa peristiwa, apa-apa perjuangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak undur revise sikit peristiwa sebelum Badar. Ada 7 ataupun 8 silip peperangan kecil Sariyah dan juga ghazwah yang Rasulullah hantar untuk mengambil balik harta-harta para sahabat yang tinggalkan di Mekah. Sahabat pergi berhijrah dalam keadaan selai sepinggang. Peristiwa Suhaib bin Rumi, seorang pedagang daripada Rasulullah SAW sebut apa? Robihal baik. Adalah perniagaan yang beruntung merujuk pada Suhaib. Sebab apa? Sebab dia telah berpedagang ataupun berbisnes dengan Allah SWT, meninggalkan dia punya modal, dia punya aset semua kat Mekah untuk menyahut seruan hijrah pada waktu itu. Jadi ada pelbagai peristiwa. Umar Al-Khattab satu-satunya orang yang mengiklankan dirinya untuk berhijrah. Dia kata apa? Dia kata siapa yang nak isteri jadi janda, siapa yang anak jadi yatim piatu, aku akan berhijrah, aku kat wadi belakang ni. Tak ada siapa yang berani tunggu Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab dia adalah Umar Al-Faruq. Jadi dalam buku Rahib Maktum yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Mubarak Furi, seorang ulama India yang telah memenangi anugerah lisan sirah yang nak katakan yang paling hampir autentik, dia banyak kaitan, dia ambil semua daripada Ibn Kathir, Ibn Hisham dan sebagainya. Dia merujuk dalam peristiwa waktu nak awal sampai beberapa hari awal Rasulullah SAW di Madinah ketika itu.
Rasulullah dalam keadaan ketakutan, Rasulullah menyebut kepada Aisyah pada waktu itu dalam satu hadis, Rasulullah kata, ya Aisyah, ya laita rajulun salih minas sahabi. Wahai Aisyah, kan, harap-harap ada seorang lelaki soleh daripada kalangan sahabat aku, yahrisuni bilailah, yang akan menjagaku, hirasah, menjaga keselamatan aku pada waktu malam. Pada hari pertama Rasulullah SAW ketika itu. Jadi selepas itu hadis tersebut menyebut berbunyilah bunyi senjata, ataupun bunyi macam pedang lalu sebagainya. Rasulullah kata siapa? Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata apa yang menyebabkan kau datang ke sini pada malam ini? Ya Rasulullah, fawaqa'a alaihi khauf. Alayya khauf. Maknanya aku telah diselubungi perasaan takut dan juga gemetar akan keselamatan kau ya Rasulullah. Jadi bayangkan ikhwah, bagaimana para sahabat dan juga Rasulullah pada awal-awal, walaupun dah sampai Madinah tu, sebab apa? Sebab Quraisy tak settle lagi. Sebab kena ingat Rasulullah berhijrah tu semua dah 10 orang kumpul di luar rumah Rasulullah nak bunuh kan. Dia tengok dengan takdir dan juga dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri kepasan dan juga dapat keluar dapat sampai ke Yathrib. Dan sampailah sahabat memang bergilir berjaga rumah Rasulullah SAW tersebut sehinggalah turunnya ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah SWT turunkan satu wahyu, satu ayat, sungguhnya Allah SWT memelihara engkau wahai Muhammad daripada manusia. Rasulullah keluar daripada rumah, Rasulullah kata kepada sahabat yang sedang hirasah, insarifu ayuhan nas. Ayuhan nas maknanya wahai manusia, baliklah kamu. Faqad asamani, sungguhnya Allah SWT telah melindungi aku. Jadi berlaku peristiwa-peristiwa sebelum hijrah, semasa hijrah dan juga selepas hijrah. Dalam tempoh satu hijrah, kedua hijrah tu Rasulullah SAW juga para sahabat mencari ruang ataupun jalan untuk mengambil balik harta mereka yang ditinggalkan. Sehinggalah pada waktu Perang Badar pada waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, inna haza aidul Quraisy. Semua yang telah datang ni, iaitu kafilah dagangan tu adalah kafilah dagangan Quraisy. Ukhruju, keluarlah kamu semua. La'allallah yanfiquha. Semoga-moga Allah SWT menemukan kamu balik dengan harta kamu. Jadi kena ingat, Badar dia tidak sama dengan Tabuk. Tabuk semua orang kena keluar. Siapa tak keluar memang akan di atap, maknanya dicerca ataupun di kena pumping. Didenda, dihukum pada waktu tu. Tapi Badar ni sebab apa? Kena ingat yang keluar pada waktu lebih kurang 313. Daripada 313 tu Muhajirin berapa orang? Lebih kurang 60 orang daripada Ansar, 160 daripada lebih kurang dalam 230. Jadi majoriti sahabat daripada 313 tu adalah Ansar yang keluar pada waktu itu. Dan niat dia tidak lain tidak bukan nak tahan kafilah dagangan tu dan nak ambil balik sahaja. Jadi ketika itu Rasulullah yang keluar tu ada 2 ekor kuda. Seorang Zubair Awam, seorang lagi Miqdad Al-Aswad. Dan juga ada 70 ekor unta. Yang satu setiap 311 ada 70. Jadi setiap satu ekor unta tu dikongsi dengan 3 ataupun 2 orang. Rasulullah kongsi dengan Ali bin Abi Talib, dengan seorang sahabat lagi bernama Marsad bin Abi Marsad. Jadi nak gambarkan apa yang kita lalu tadi, kita berjalan tadi, maknanya adalah zikra sebenarnya untuk kita memperingati peristiwa Badar. Dan peristiwa Badar disebut dalam Quran. Allah SWT sebut walaqad nasarakumullahu bi badrin. Sungguhnya Allah telah memenangkan kamu wahai Muhammad, wahai umat Islam pada peristiwa Badar. Fattakullah, Allah kata, maka bertakwa kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara peristiwa yang berlaku pada Perang Badar di alam merujuk pada buku Abdul Rahman Mubarakfuri tu, Abdul Rahman Mubarakfuri mengatakan bahawa kafilah dagangan yang tidak ditahan ataupun yang nak diambil balik oleh Rasulullah dan juga para sahabat 313 tu adalah terdiri daripada 70 ekor unta, dan setiap ekor keseluruhan harta dagangan waktu itu lebih kurang dalam 1000 dinar emas. 1000 dinar emas punya nilaian dia waktu itu. Memang ditulis dalam sirah tu. Jadi sahabat keluar dan nak ditakdirkan oleh Allah SWT bila nak berjumpa je, akhirnya khabar telah sampai. Khabar perisikan telah sampai kepada Abu Sufyan, iaitu waktu itu dia yang ketua kafilah dagangan tu. Sungguhnya Muhammad dengan kawan-kawan dia telah tunggu di
perjalanan di hampiran dengan Badar. Kan? Jadi apa yang dibuat oleh Abu Sufyan masa tu ada seorang nama Damdam. Kan? Orang lelaki bernama Damdam dan adalah peristiwa itu. Dan akhirnya Damdam ni dia perlu pergi ke Mekah dengan secepat pantas. Kan? Dia tulis fa'asra'a. Kan? Maka Damdam dia pergi dengan cepat-cepatnya. Dia apa yang dilakukan oleh Damdam ni, dia duduk kat pintu Mekah tu, dia menyeru dengan suara yang kuat. Kan? Suara yang kuat dan dia menepuk, dia ketulis maknanya Fadli bin Raya, dia menepuk, dia macam mencorak apa? Mencari-cari dia punya baju dia. Qamisahu. Kan? Dia kata sungguh wahai penduduk Mekah, maka keluarlah sebab apa? Sungguhnya Muhammad telah mengambil harta dagangan kamu. Al-Ghaus, dia kata pertolongan. Kan? Jadi dia kata ni memang kena keluar. Jadi Abu Jahal pada waktu itu sebagai ketua, dia kata semua kena keluar, tidak ada yang terlepas. Siapa yang tak boleh keluar, dia kena wakilkan seorang. Satu je yang tak keluar. Siapa? Abu Lahab malas nak keluar. Jadi sifat dia macam tu kan. Jadi diwakilkan seorang kan, yang ada hutang dengan dia, yang nama dia. Jadi orang tu pun pergi. Jadi asalnya tentera Quraisy berapa orang yang berlaku dalam perang Badar? 300 lawan 1,000. Sebenarnya 1,300. Okey. Jadi mana 300 lagi masa dalam perjalanan, sebenarnya orang kata, Abu Sufyan kata dah kami telah selamat. Kan? Sebenarnya kafilah dagangan tu telah selamat daripada Muhammad dan juga tentera-tentera dengan sahabat-sahabat dia. Maka baliklah kamu. Abu Jahal kata tak. Kan? Sekali tidak, maknanya kita akan duduk, kita akan makan, kita akan menyembelih ni, kita akan duduk di situ berkemah selama 3 hari. Kan? Jadi waktu itu berlaku khilaf, kan? Berlaku pertelagahan dan antara mereka ada yang mengatakan tak perlu sebagainya. Akhirnya 300 tu kan adalah beberapa kabilah, nak sebut nama dia. Mereka menarik diri dan patah balik. Jadi tinggallah 1,000. Dan hanya berlakulah beberapa peristiwa yang Rasulullah sendiri, kan, Rasulullah dengan Abu Bakar sendiri membuat riki. Macam Farid buat riki nak tengok survey ni kan. Riki dia nak tengok jalan je, tak ada orang nak buru ke nak sebagainya. Tapi Rasulullah ni pergi riki ke bahasa dia. Maknanya pergi survey ke riki kan, untuk tengok keselamatan Badar waktu itu. Rasulullah pergi dengan Abu Bakar dan berjumpa seorang syekh, seorang tua. Seorang yang tua, dia kata, kamu tahu tak cerita tentang Muhammad? Rasulullah tanya ni kan, dalam peperangan ni, mod peperangan, ada tak dengar apa-apa khabar kan, berita-berita tentang Muhammad dan juga tentera-tenteranya? Sedangkan yang tanya tu Rasulullah kan. Syekh kata, siapa engkau? Aku tak akan cerita tentang siapa kan. Dia kata, kau beritahu dulu kan, kami akan beritahu kan. Kau beritahu dulu, kami akan beritahu. Jadi orang tu pun Syekh kata sebenarnya kan, Muhammad apa tahu dia dengan sahabat-sahabat dia, dengan beberapa tentera duduk satu tempat ni, dan Abu Jahal dengan beberapa tentera daripada Mekah pun duduk satu tempat ni kan. Lepas tu Rasulullah kata, Rasulullah saraf, maknanya Rasulullah pergi. Dia tak sempat, dia kata, kau ada mana? Dia kata, ana min mak, aku ada pun min mak. Kata, mak al-Iraq, maknanya ada satu tempat kat Iraq, mungkin dia kata ada nama tempat mak dia kata. Jadi tak sempat, Rasulullah pergi dengan cepat. Jadi antara benda yang berlaku pada waktu itu ialah Rasulullah sendiri pergi turun melakukan riki kan, bukan Rasulullah duduk kan general kan. Rasulullah sendiri melakukan dengan sahabat yang dekat dengan dia, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam meringkas beberapa perkara dalam perang Badar, iaitu antara benda yang berlaku dalam perang Badar ialah yang menguji keimanan para sahabat pada waktu itu. Sebenarnya Rasulullah telah mengisytiharkan beberapa nama sebelum perang itu, beberapa nama yang Rasulullah kata sekiranya kau bertemu dengan mereka ni, jangan bunuh mereka. Ada beberapa antaranya Al-Ampas, iaitu bapa saudara Rasulullah SAW. Ada beberapa yang Al-Buhtari ke, seorang yang sebenarnya dia dipaksa. Sebab mereka ni ada kalangan mereka yang terpaksa keluar, sebab semua kena keluar, jadi mereka terpaksa, sedangkan mereka tidak melawan Islam ataupun membenci Islam. Jadi ketika itu Rasulullah tanya kepada Umar kan, ada kau kan, seorang sahabat kata, maknanya anda ingat nama dia Abu Huzaifah ke? Dia kata, adakah kau pada Rasulullah, kau nak kami bunuh bapa-bapa kami, pakcik-pakcik kami? Sebab ni sahabat yang Quraisy ni berperang dengan Mekah ni semua saudara mara kan, semua memang darah daging ni kan. Nak lawan ni apa? Pak Long kan, Pok Teh kan, lawan ni apa? Kan, Pak Tam tu kan. Ni memang hakikat yang berlaku kan. Yang berlaku pada waktu itu, maknanya konflik ataupun persimpangan dilema yang berlaku pada Rasulullah, pada para sahabat sendiri, juga Rasulullah sendiri kan. Jadi kemudian Rasulullah, bila sahabat tu tanya, Rasulullah tanya kepada Umar kan, ya Umar kan, dekat kau ini
membunuh tengkuk ataupun memancung tengkuk apa saudara Rasulullah yang dikasih, iaitu Al-Abbas. Kan Umar kata, bukan setakat bunuh tapi aku akan, maknanya memang dia cakap tak nak memang akan berlaku. Kan. Jadi sebenarnya berlaku dalam peristiwa tersebut beberapa peristiwa yang antaranya ialah seorang anak dan juga bapa, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kan. Abu Ubaidah Al-Jarrah, ayahnya Al-Jarrah. Ingat apa nama ayah dia? Dia daripada awal lagi satu hadis panjang dia cerita, dia kata aku memang rasa berat, dia kata memang tengok aku tu sebelah sana tu ayah tu. Kan. Abah nak perang apa naik bawa pedang ni. Kan. Tak ada Abi ni. Kan abah gepak ke apa kan. Di tengah tubuh ni. Jadi dia kata memang aku memang menyorok-nyorok kan supaya bapa aku kan tidak dapat berjumpa dengan aku, sebab aku tidak bertemu dengan dia. Kan jadi dia jadi aku kiri, dia ke kanan, aku kanan, kiri aku di depan, di belakang sebagainya. Akhirnya Allah nak takdirkan berjumpa. Kan berjumpa kan one by one, maknanya face to face. Kan. Jadi ketika itu kan ayah dia yang cari dia, ayah dia memang nak bunuh dia. Dan dia kata, ya Allah, mengapa aku membunuh? Apa yang aku buat ni adalah aku memenggat kekufuran yang ada pada ayah. Bayangkan ikhwah, itulah yang disebut dalam Al-Quran Yaumul Furqan, hari misah, Yaumul Taqal Jam'an, hari di mana ditemukan antara orang mukmin dan juga orang kafir. Dan kafir tu bapa sendiri, mukmin tu anak. Peristiwa seorang sahabat bernama Umar Khattab sendiri berlaku pada pakcik dia. Dia kena bunuh pakcik dia. Begitu juga ketika peristiwa tawanan perang. Kan habis peperangan Mus'ab bin Umair, lalu dia nampak dia punya saudara nama Zaid. Adik dia. Saudara kandung dia lalu. Dia kata kau takkan tengok aje. Kau jalan dengan kawan kau kau tengok je adik kau sendiri. Mus'ab kata apa? Ini akhi. Yang bukan yang sahabat tu, yang Islam tu adalah saudara dia. Jadi apa yang Allah SWT uji pada para sahabat ketika itu qalil, dalam keadaan sedikit, mustad'afun, dalam keadaan ditindas, dalam keadaan hina, kan, yakhafuna ay yatahattafu manas, dalam keadaan rasa takut, itu adalah satu ujian yang memang sebab itu Allah SWT kan, dalam satu hadis Rasulullah kata la'alla Allah, dalam peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah ketika mana dia memecahkan rahsia Rasulullah SAW nak masuk untuk pembukaan Mekah kan. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah ni seorang sahabat yang menyertai Badar kan. Jadi Umar kata ini musuh Allah ni. Penggal dia, hukuman dia. Sebenarnya innahu aduwwullah. Umar dia bahasa satu je. Dia Faruq. Dia memisahkan. Okey, dia tak ada. Okey, boleh kot kan. Abu Bakar lain, Umar lain. Okey. Jadi Boleh kot. Jadi apa Allah Rasulullah kata la'alla Allah an yaghfira ma taqaddama min. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa ahli Badar yang telah lalu yang juga selepas. Jadi ahli Badar ni dia special. Sebab dia bukan nak perang, tapi dia Allah SWT takdirkan dia berada dalam peristiwa tersebut. Habis dia peperangan, ada berlaku peristiwa habis dia peperangan jadi Mekah dia hantar, dia punya tabiat peperangan, maknanya masing-masing hantar berita. Rasulullah menghantar dua orang sahabat, Abdullah bin Rawaha dengan seorang lagi Zaid bin Harithah. Abdullah bin Rawaha pergi utara Madinah, Zaid Harithah pergi kawasan selatan Madinah. Kecil je, tak ada selatan. Tapi nak beritahu maknanya kita menang. Kita menang. Sebab apa? Sebab pada waktu itu bila Zaid masuk dalam Madinah, masuk ke Yathrib, dia menaiki naqah, menaiki unta Rasulullah SAW. Menaiki unta Rasulullah SAW. Jadi waktu itu satu munafik tu, Abdullah bin Ubay. Dia kata tengok. Tengok. Muhammad dah mati dah. Bukti mati ni, unta dia kan ni orang lain naik. Munafik dah wujud pada waktu itu. Tapi bila mana mereka datang, mereka kata Islam menang, tentera Islam menang. Waktu itu berlaku takutan yang sangat. Dan pada waktu itu dah pertama kalinya orang yang munafik ni mengisytiharkan mereka secara terang mereka adalah seolah macam Islam. Jadi peristiwa Abdullah bin Ubay dengan sahabat mereka ialah pada Badar. Munafik wujud pertama-tama kali, wujud dalam hati dah ada, tapi mereka menzahirkan diri mereka sebagai seolah macam Islam tu pada peristiwa pemberitahuan perang Badar dimenangi oleh Islam. Bila sampai tentera Mekah beritahu lahkanlah, dan bukan yang Islam berapa ramai yang menang, yang syahid, sahabat yang syahid dalam perang Badar. Kita di BC rasa Badar ni setiap tahun berapa? 14 orang sahaja. Daripada 339, 14 6-8 rasa. 6 daripada Muhajirin, 8 daripada Ansar. Yang Quraisy, tentera Quraisy
tentera kafir berapa orang yang ni? 70. Kenang je nak ingat. 70 yang mati dan 70 yang ditawan. Kan? 70 yang ditawan. Jadi antara peristiwa ketika mana Rasulullah berjumpa dengan jasad-jasad mayat-mayat orang kafir Quraisy, orang 70 orang ni, Rasulullah minta sahabat angkat dan juga baling ke satu wadi, satu perlembahan. Kan, selepas habis peperangan tu mereka ambil, dan ketika itu Rasulullah bertanya kepada mereka. Rasulullah bercakap dengan jasad mayat-mayat ni, mayat-mayat kafir Quraisy. Rasulullah kata apa? Rasulullah qad wa'adani qad wajadtu an qad wa'adna wa'da rabbi haqqan. Bagaimana wajadtukum wa'da rabbikum. Sungguhnya aku telah mendapati, kami mendapati bahawa janji Tuhan kami adalah kami yang benar. Bagaimana kamu dapati janji-janji dengan Tuhan kamu pula? Jadi Umar kata, Rasulullah, adakah kamu bercakap dengan jasad yang tidak ada roh, yang tidak ada nyawa? Rasulullah kata apa? Wahai Umar, sungguhnya mereka mendengar apa yang mereka judi pun, maknanya mereka menjawab apa yang aku telah tanya. Jadi peristiwa daripada awal, peristiwa bagaimana Rasulullah deal dengan mayat-mayat tentera Quraisy yang kita kena ingat, yang mati itu Abu Jahal, yang mati itu Abdullah bin Rabi'ah, maknanya yang mati itu semua heavyweight ni, semua kepala-kepala tentera Quraisy ni. Sebab tu itu kali pertama Quraisy memang dihentam. Yang mati bila ketakutan Abu Lahab bila dengar cerita Abu Jahal, maknanya kita ketakutan. Dan waktu itu memang Allah SWT memang benar, sebab kena ingat waktu itu turunnya hujan, malaikat datang, iblis lari, panjang kisah dia. Iblis yang menyerupai manusia lari, lari dan masuk dalam fa'alqa nasahu ilal bah. Di situ dalam iblis lari ni bukan setakat lari dalam sirah tu, dia masuk dalam laut. Takutnya. Sebab apa orang tanya, jap. Sebab dia menyerupai seorang nama Surakah. Iblis menyerupai muka Surakah 2 kali dia jumpa. Jadi dia kata, kau nak pergi mana? Kita juga nak pergi mana? Aku nak lahirkan dia sebab ini akhafullah. Takut Allah dia sebab apa? Iblis. Sebab malaikat ada lah. Tentera Allah dia nampak semua ni mana kalah, confirm kalah. Antara benda yang peristiwa itu, antara hadis Rasulullah, bila ada hadis antara Rasulullah berdoa, Rasulullah doa sehingga nampak ketiak Rasulullah SAW yang suci itu, baik kesungguhan Rasulullah SAW berdoa tu, Abu Bakar melihat banyak antara benda yang Rasulullah kata, Rasulullah minta Allah SWT ialah, ya Allah, maka menangkanlah hazil asbah, maknanya menangkanlah kumpulan ini. Sekiranya tidak, maka sungguhnya engkau lan tu'bad, kau tidak akan disembah lagi oleh manusia. Sebab itu satu-satunya orang mukmin yang ada pada waktu itu. Tapi adanya Allah Taala uji sahabat Rasulullah SAW bila menang saja, atau peristiwa yang pertama yang berlaku, mereka mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Diturunlah ayat waktu itu, ada yang kata kami dua dialog peristiwa sahabat ni. Sahabat yang pergi perang, Mubarazah yang pergi depan ni, ada sahabat yang menjaga Rasulullah. Dialog, kami punya ni sebab apa? Kami yang pergi apa ni? Kemudian ada yang kata kami yang jaga Rasulullah ni. Allah SWT surah Anfal adalah untuk perang Badar. Allah mulakan dengan peristiwa, Allah tak mulakan dengan kemenangan. Rasulullah mula apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Allah mulakan dengan ayat sangat nanti. Allah SWT ingatkan balik, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka para sahabat, orang mukmin pada itu bertanya tentang mana harta rampasan kami. Allah kata apa? Wahai Muhammad, qulil anfalu lillah. Harta rampasan adalah milik Allah. Wahai Rasul, fattaqullah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, wa aslihu zata bainakum, wa atiullah rasulahu in kuntum mu'minin. Fattaqullah diikuti dengan wa aslihu zata bainakum. Maksudnya takwa dan juga islah ataupun baikilah hubungan di antara kamu. Itu baru uji perang Badar, menang pertama Badar, tentera Badar yang akan diampuni dosa sebelum selepas, tapi Allah uji dunia. Jadi itu antara perkara yang berlaku, dan pada akhir ini dengan satu peristiwa iaitu tentang Rasulullah bermusyawarah untuk dapatkan pandangan tentang tawanan-tawanan perang al-asir daripada perang Badar. Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, pandangan kamu? Abu Bakar kata, mereka ni adalah saudara kita, ahli keluarga kita, maka baik kita ambil untuk mengajar ataupun kita ambil khidmat dari mereka. Apa pandanganmu wahai Ibn Khattab? Banyak orang Khattab macam mana pula? Wallahi, maknanya mereka ni adalah musuh-musuh Allah, dan banyak adalah pancung dan juga mati sahaja. Jadi Rasulullah memilih
Kan Rasulullah cenderung kepada dan Rasulullah mengambil keputusan untuk mengambil pandangan Abu Bakar, iaitu mengambil sebagai tawanan dan juga memanfaatkan kelebihan yang ada pada mereka potensi. Selepas besoknya tu, dan maknanya selepas besoknya kan Umar lalu melihat Rasulullah dan juga Abu Bakar menangis. Yang dalam keadaan menangis. Umar tanya Rasulullah, Abu Bakar, kenapa menangis? Moga-moga kalau aku tersebab menangis, boleh aku menangis sekali. Nampak betapa dekat dan juga betapa naknya sahabat nak menjiwai ataupun nak rasa apa yang Rasulullah rasa. Rasulullah kata semuanya satu yang berat telah turunlah ayat, iaitu sebenarnya telah turun ayat Allah SWT membenarkan pandangan iaitu Umar Al-Khattab, iaitu la maka dari nabiyyin, maka tidak sepatutnya bagi seorang nabi hanya kuna lahu asra, untuk dia mengambil tawanan perang hatta yuthina fil ard, sehinggalah musuh-musuh Allah ni dalam keadaan ini. Ayat tersambung Allah SWT sebut apa? Turiduna arada dunya. Allah tujukan yang tersebut kepada Rasulullah dan juga para sahabat, kamu menghendaki dunia, wallahu yuridul akhirah. Allah SWT menghendaki untuk kamu memilih akhirat. Jadi ini semua peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam perang Badar, yang Allah SWT sebutkan. Ada sedikit ayat Badar dalam surah Ali Imran, ada yang secara ringkasnya dalam surah Al-Anfal. Semua ni adalah peristiwa untuk kita ingat, kita berada 1434 Hijrah, satu tempoh yang lama. Tapi mungkin kita boleh kaitkan dengan pertembungan, iaitu sirak. Pertembungan antara hak dan batil tu dia berkekalan. Bentuknya berbeza tapi dia berkekalan. Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jama'ah. Jadi mungkin Rasulullah dan juga para sahabat Allah takdirkan Badar sebagai Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jama'ah. Tapi untuk kita, mungkin saudara kita di Mesir, Allah dah mungkin tentukan mereka punya bentuk Yaumul Furqan untuk pisahkan antara yang benar dan juga yang hak. Yang batil juga yang hak. Tapi untuk kita di Malaysia, perjuangan masih jauh. Kita menghadapi ancaman liberalism, Syiah, dan kita bukan menghadapi satu hala je. Kita ada satu masyarakat yang tak faham. Boleh ke apa salahnya video anjing tu? Salah ke ataupun kenapa dia tak buat salah, kenapa orang tentang Ariu ataupun tentang yang Vivian dengan Alvin buka puasa gambar makan dengan babi patutnya kita kena berdakwah sebagainya. Jadi masyarakat dalam keadaan kawan-kawan kita yang pun nak melakukan dakwah pun kita rasa mereka tak faham. Jadi kita berhadapan dengan sebagai pihak yang kita nak fahamkan Islam, dan itulah yang boleh kita harap moga-moga mereka yang berkumpul ni adalah kita ahli badar, tak ahli badar lah. Tapi kita mengamal, kita mengamalkan juga, kita mengambil ibrah yang sangat kuat. Moga-moga 26 Ramadan hari ini adalah yang boleh kita ambil untuk seterusnya dalam perjuangan untuk kita memenangkan agama Allah SWT di bumi kita yang tercinta, bumi Malaysia ini. Wallahu a'lam, aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.